Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hari ini saya akan berkongsi macam mana nak buat kerja lapangan untuk tingkatan 1, tingkatan 2 dan tingkatan 3. Okey. Jadi yang pertama sekali, kita kena pilih tajuk dahulu. Kita kena pilih tajuk dahulu. Apakah tajuk yang kita akan buat? Apakah tajuk? Penentuan tajuk ini kita kena sesuaikan dengan topik yang telah kita pelajari. Itu yang pertama sekali. Bagi kebebasan, kita boleh bagi kebebasan. Kita bagi kebebasan kepada murid-murid untuk memilih tajuk. Okey. Seterusnya, sesuaikan pula dengan topik. Topik yang telah diajar, lokasi mana yang nak dipilih, dan apa kesan daripada kajian yang murid-murid akan buat. Kajian apakah kesan dia? Yang pertama sekali kena ingat, kena kaji apakah masalah yang wujud dalam benda yang kita nak kaji ini. Okey, yang kedua, sesuaikan dengan topik. Yang ketiga, tentukan lokasi. Dan yang keempat, apakah impak ataupun kesan daripada kajian yang kita akan jalankan. Okey. Seterusnya, kita pergi kepada objektif kajian. Okey, objektif kajian ni ialah penentuan kaedah kajian. Kaedah kajian yang sesuai amat penting dalam menghasilkan kajian yang lengkap dan tepat. Okey, jadi melalui kaedah kajian ini, sesuatu maklumat yang berkaitan tajuk akan diperolehi dengan mudah dan lengkap. Biasanya objektif kajian ini kita mulakan dengan kata kerja. Objektif kajian ini kita mulakan dengan kata kerja. Contohnya, kita mulakan dengan kata kerja. Contohnya, mengenal pasti, menghuraikan, mencadangkan, okey, menilai. Jadi murid-murid boleh tulis di dalam objektif itu, setiap awal permulaan ayat tulis dengan kata kerja yang saya bagi contoh di sini. Dan banyak lagi lah kata kerja lain. Menganalisis, menentukan, membandingkan. Okey, itu objektif dia. Okey. Seterusnya, kita tengok pula kaedah yang boleh digunakan dalam membuat kajian lapangan ini. Kalau kita rujuk dalam buku teks, ada diberi 4 kaedah kajian. Iaitu, yang pertama ialah pemerhatian. Okey, pemerhatian ini maksudnya kaedah pengumpulan maklumat yang paling mudah dan cepat. Kaedah ini memerlukan murid ini membuat pemerhatian tentang benda atau isu yang hendak dikaji itu. Itu pemerhatian. Okey. Yang kedua ialah kaedah temu bual. Kaedah temu bual. Kaedah temu bual ini ialah kaedah mengumpul maklumat dengan cara berjumpa dan bersoal jawab dengan seseorang secara lisan dengan menggunakan borang temu bual yang telah disediakan. Okey, biasanya kaedah ini digunakan bagi mendapatkan pendapat atau maklumat berkaitan dengan tajuk kajian itu. Okey, yang ketiga ialah kaedah soal selidik. Okey, kaedah soal selidik ini kita kumpul maklumat dengan mengedarkan borang soal selidik kepada orang ramai lah.
Okey, dan yang keempat ialah kaedah rujukan. Okey, kaedah rujukan ini memerlukan murid membuat rujukan di mana-mana sahaja, di pusat sumber sekolah atau laman web, buku, majalah, keratan akhbar, bahan bercetak dan sebagainya. Okey, jadi kalau kita nak buat pada musim PKP ini adalah disyorkan buat kaedah rujukan sahaja supaya kita mengikut SOP. Okey. Seterusnya kita kena rekod apa setelah kita buat kaedah kajian tadi, setelah kita buat soal selidik ataupun kita buat temu bual atau pemerhatian ataupun rujukan, maka kita kena rekodkan data yang kita dapat supaya mudah untuk kita gunakan di dalam proses akhir. Proses akhir ini kita membuat laporan, buat laporan kajian. Okey. Jadi cara nak rekod data ini sudah ada dalam buku teks, mudah sahaja. Okey, ini contoh data yang telah direkodkan. Masalah pelancongan di Persin 6 wilayah Persekutuan Putrajaya. Okey, masalah tiada pengangkutan awam, 9, tiada gerai jualan, 4, tiada parkir, 2. Ini dalam bentuk jadual. Kemudian daripada jadual ini, kita boleh buat graf, kita boleh buat catapai. Okey, ini kemahiran geografi yang kita gunakan untuk kita sertakan di dalam kajian lapangan yang kita buat. Okey. Dan di sebelah kiri itu ialah graf bar mudah. Okey, ini graf bar mudah, dan yang di sebelah kanan ini ialah carta pie. Ini sebagai contoh lah. Okey. Seterusnya kita nak tulis, kita nak tulis laporan, nak buat laporan. Ini proses akhir ni, proses akhir kita nak buat laporan. Okey. Jadi laporan kita boleh buat 8 bahagian. Kita boleh gunakan, carilah kertas A4 230 helai ke apa, kacip, stapler di bahagian atas ataupun nak binding. Kita buat cantik-cantik. Seperti yang di sebelah kanan ini awak tengok, saya bahagikan kepada 8 bahagian, iaitu penghargaan, pendahuluan, objektif kajian, kawasan kajian, hinggalah kepada rujukan. Dan supaya nak lebih cantik, murid-murid bolehlah buat muka surat, tanda muka surat di folio yang murid-murid buat itu. Katakan penghargaan pada muka surat 1, pendahuluan muka surat 2, objektif kajian muka surat 4, 9, bergantung kepada hasil kerja murid semua. Ini format laporan kajian lapangan. Boleh buat dalam bentuk apa pun, asalkan ianya mudah untuk orang lain baca dan dapatkan maklumat daripada kajian yang telah murid-murid buat itu. Okey. Penghargaan. Apa yang perlu murid-murid buat pada penghargaan? Okey, penghargaan ini ialah tulis sahaja. Okey, kajian tindakan ini boleh di-type komputer ataupun boleh ditulis tangan. Mana-mana sahaja. Okey, saya bagi contoh penghargaan. Katakan pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada kedua ibu bapa saya yang telah memberi sokongan dari segi keuangan, dari segi galakan. Okey, yang kedua saya juga ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang sentiasa membuat perbincangan. Bagilah macam itulah penghargaan. Okey, yang kedua saya bagi contoh pendahuluan. Okey, pendahuluan ini kita tulis je dalam tu, awak tulis je kerja lapangan ini ataupun kajian lapangan ini. Kajian lapangan ini ialah
satu kajian yang melibatkan ialah satu kajian yang melibatkan hubungan secara langsung dengan objek atau bahan yang dikaji secara semula jadi. Kajian lapangan ini juga merangkumi kajian luar yang dijalankan oleh saya di kawasan persekitaran, dan ianya diperlukan sebab ianya terkandung di dalam di SKP. Bolehlah buat macam tu untuk pendahuluan. Okey. Seterusnya, objektif kajian. Okey. Objektif kajian ini sesuaikan dengan tajuk. Ingat, perlu guna kata kerja di depan. Katakan awak buat tajuk, saya bagi contoh, kajian mengenai pencemaran air di Kampung Kandis. Okey. Kajian mengenai pencemaran air di Kampung Kandis yang merangkumi, yang pertama objektifnya ialah mengenal pasti apa yang menyebabkan berlakunya pencemaran sungai, pencemaran air di Kampung Kandis. Itu contoh. Yang kedua, menjelaskan kesan-kesan yang timbul akibat pencemaran sungai, pencemaran air ini kepada manusia dan alam sekitar. Okey, yang ketiga, mencadangkan langkah-langkah yang boleh diambil bagi mengurangkan masalah tersebut. Ini objektif kajian. Kita gunakan kata kerja di depan setiap objektif itu. Okey, seterusnya kawasan kajian. Okey, kawasan kajian ini murid-murid perlu tulis. Perlu tulis, saya menjalankan kajian di Kampung Kandis. Contoh, Kampung Kandis ini terletak 15 km dari Bandar Bacuk. Kampung Kandis ini mempunyai penduduk seramai 500 orang. Okey, di sini terdapat sebuah sungai. Macam itulah kawasan kajian. Murid-murid juga boleh sertakan satu peta lakar bagi mengemaskan lagi kajian murid-murid. Okey, seterusnya kaedah kajian. Okey, kaedah kajian yang ada 4 kaedah tadi. Masukkan sahaja kaedah apa yang murid-murid guna tadi, sama ada pemerhatian ataupun temu bual. Okey, ataupun soal selidik. Dan satu lagi, kaedah rujukan. Tulis sahaja macam mana yang murid-murid buat. Okey. Hasil kajian. Hasil kajian ini masukkan semualah. Masukkan semua dapatan yang dihasilkan melalui pengumpulan data, apa semua itu semua ialah hasil kajian. Hasil kajian. Seterusnya rumusan. Buatlah rumusan, ulang balik objektif pun tak ada masalah. Contohnya, saya berjaya menyiapkan kajian lapangan ini yang mengkaji mengenai pencemaran air di Kampung Kandis, yang merangkumi satu, menjelaskan apakah kesan yang timbul, macam itulah. Itu buat rumusan. Okey. Seterusnya murid-murid kena tulis rujukan. Rujukan ini dia ada format dia. Contohnya kalau murid guna buku teks, murid kena tulis dahulu nama pengarang. Katakan Abdul Rahim. Okey. Tahun. Geografi
tingkatan 3. Nama tempat Shah Alam. Lepas tu penerbit Cerdik Publication. Cerdik Publication. Okey, macam itulah. Semua ni dah ada dalam buku teks, format penulisan rujukan. Okey. Jadi seandainya murid-murid semua masih keliru, macam mana nak siapkan satu kajian yang lengkap, murid-murid semua jangan bimbanglah. Penyelesaiannya yang paling mudah ialah rujuk guru. Rujuk guru murid-murid semua. Tanya, sentiasa berhubung. Kalau tak dapat ke sekolah, berhubunglah melalui telefon, aplikasi WhatsApp, Google Meet dan sebagainya. Okey. Jadi, saya rasa itu sahaja untuk kali ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.